Salam Malaysia Madani, saya Lechumi Sandraj. Lebih 300 peserta dari negara ASEAN dan antarabangsa berhimpun pada persidangan kepimpinan akademik wanita ASEAN Akwal 2025. Platform ini bukan ruang inklusif untuk memajukan kepimpinan wanita di institusi pendidikan tinggi ASEAN. Di samping menyoroti kekurangan perwakilan wanita dalam jawatan kanan di institusi berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Akwal memperkukuh peranan wanita dalam kepimpinan pendidikan tinggi, berkongsi amalan terbaik dan meneroka strategi berasaskan nilai ASEAN dan prinsip madani. Turut diberi perhatian isu pemerkasaan pendidikan tinggi ASEAN, kepimpinan wanita dan inovasi untuk pembangunan mampan. Ini pula inisiatif bagi melaksanakan kajian berkaitan asnaf di Perlis. 36 ketua pendidik dari 8 pusat pengajian tinggi menerima peruntukan RM400,000 daripada Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin. Antaranya melibatkan pendidik USM, UNIMAP, UITM dan UNISIRAJ. Pengarah eksekutifnya Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Husin menyatakan penyelidikan tertumpu kepada pengumpulan data berkualiti yang boleh dijadikan rujukan utama dalam merangka dasar inisiatif pembangunan Perlis secara komprehensif. Penyelidik yang terpilih antaranya pakar dalam bidang psikososial, kejuruteraan dan sains. Setiap kajian daripada geran penyelidikan ini akan diterbitkan sebagai rujukan bagi memberi impak lebih meluas kepada masyarakat. Naik taraf Jalan Tun Hamzah di Melaka sepanjang 4.5 km libatkan peruntukan RM300 juta daripada kerajaan. Menurut Esko Negeri Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir, projek meliputi persimpangan JPJ ke persimpangan Semabuk Lebuh AMJ daripada 2 lorong kepada 4 lorong. Proses reka bentuk siap sepenuhnya manakala tender untuk pembinaan tersebut akan bermula Mei ini. Kerja naik taraf bakal bermula pada November depan dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu Melaka FM. Stesen Radio Johor FM terus berperanan sebagai medium penyaluran maklumat dan agenda kerajaan kepada rakyat seiring usianya yang kini memasuki 6 dekad. Esko Penerangan dan Pendidikan Adnan Tamin berkata, kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha dilakukan Johor FM untuk kekal relevan sebagai salah sebuah media dipercayai. Dalam masa sama menyarankan agar stesen radio selatan itu memperkasa program sedia ada. Dia berkata demikian selepas merasmikan Bazar 60-an di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru sempena temasya 60 tahun Johor FM yang bermula hari ini hingga Ahad. Selain Bazar 60-an, turut diadakan forum perdana, Jualan Rahmah, stesen radio berkembar dan konsert rock dangdut. Selangor beri jaminan tiada sebarang unsur promosi LGBT sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 di negeri berkenaan. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, penetapan itu dibuat kerajaan negeri untuk memastikan sebarang unsur songsang tidak dinormalisasikan. Muhammad Najwan berkata, kerjasama dan sokongan pelbagai agensi akan dilaksanakan dalam memastikan sebarang bentuk atau elemen berkaitan LGBT di Bantras. JAKIM pada 17 Februari lepas dilaporkan akan mengambil tindakan segera susulan isu tular melibatkan lelaki Muslim berpakaian menyerupai wanita dalam sebuah program hiburan baru-baru ini. Dalam pada itu, Muhammad Najwan berkata, penganjuran Sukma 2026 melibatkan bajet anggaran keseluruhan RM250 juta. Ia melibatkan kos pengurusan sekretariat, persediaan atlet, penyediaan teknikal, peralatan kelengkapan pertandingan, pergabungan sukan serta media dan promosi. Menurut beliau, cabaran utama yang dikenal pasti dalam persiapan Selangor sebagai tuan rumah adalah ketiadaan venue utama untuk penganjuran berikutan Kompleks Sukan Shah Alam dijangka akan siap untuk fasa 1 pada pertengahan tahun 2027. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin, pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.